أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Hafiz Salim dalam Quranic Solution bersama kita bongkar kebenaran dengan formula Al-Quran. Sidang penonton sekalian, memetik laporan berita Sinar Harian bertarikh 12 April 2023, seorang tukang rumah dihadapkan di Mahkamah Magistrate atas dakwaan membunuh isterinya dengan menggunakan tukul besi yang dipercayai akibat perselisihan faham. Memetik laporan berita harian bertarikh yang sama 12 April 2023, seorang peniaga dijatuhi hukuman penjara 6 tahun kerana menjerut leher dan mengugut isterinya. Selain itu, seorang buruh dijatuhi hukuman penjara 15 bulan selepas didapati bersalah memukul isterinya menggunakan topi keledar di hadapan kedai makan. Ini merupakan antara laporan-laporan media yang terpampang di dalam akhbar yang boleh kita baca hampir setiap minggu. Ia secara langsung memberi gambaran bahawa institusi kekeluargaan dalam masyarakat kita hari ini sedang sakit. Apakah kesudahan siri-siri episod malang ini? Pastinya, setiap pasangan mengimpikan kebahagiaan, kehidupan yang harmoni dan jauh daripada pergaduhan, apatah lagi berakhir dengan perceraian. Namun, kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sementara si isteri memberikan sepenuh jiwa raga dengan mendambakan kasih sayang dan perlindungan dari suaminya dengan penuh janji setia. Namun, ia mudah dicabuli akibat kedayusan si suami dengan bertindak memukul isteri tanpa belas kasihan, tanpa perikemanusiaan dan yang lebih menjadikan sehingga meragut nyawa. Adakah berbaloi taruhan ini? Apakah akibat tekanan hidup, sikat barang yang tidak menentu menjadi punca kepada isu yang semakin membarah dalam masyarakat terus berlaku? Bagaimana pula sudut pandang Islam berkenaan isu ini? Dibolehkan atau tidak untuk memukul isteri? Adakah terdapat peruntukan undang-undang yang akan melindungi isteri? Berdurasi 60 minit, kita akan bongkar satu persatu isu ini dan kita akan lihat bagaimana suluhan wahyu memberi solusinya. Kita bawakan 4 orang panelis yang akan bersama-sama saya. Saya perkenalkan pentadabbur Ustaz Ahmad Syamil Muhammad Isa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Jazakumullah bersama khairan. kita. Baik, sebelum beliau, saya perkenalkan Ustaz Muhammad Ammar Mukhlis Abdul Muhsin yang akan memperdengarkan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Apa khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Sihat anak muda. Baik, tak sabar saya nak dengar. Ustaz sihat kan? Alhamdulillah sihat Masya Ustaz. Baik, Allah. terima kasih. 2 orang panel yang kita bawakan di hadapan saya. Saya perkenalkan tidak lain tidak bukan CR Haji Hushim Haji Saleh, kaunselor kita. Apa khabar tuan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih berada di Quranic Solution. InsyaAllah. Okey, di sebelah beliau saya perkenalkan Puan Nurul Atikah Abdul Rashid. Beliau merupakan pengawal syar'i di Tuan Atikah Rashid Associate. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Baik, tanpa kita melengahkan masa, ayuh kita buka gelanggang kita pada kali ini. Izinkan saya bertanya dahulu kepada Tuan Haji.
Hari ini banyak kes isu suami pukul isteri dan kita bukan tengok di TV, di surat khabar, di mana-mana saja dibincangkan, dicakap-cakap tentang ini seolah tak boleh selesai. Sebenarnya apakah punca isu ini terus membarah berlaku? Adakah punca tekanan hidup, tekanan mental atau bagaimana? Saya bercakap berdasarkan kes-kes kaunseling lah di klinik saya. Dan memang betul lah apa yang Tuan katakan tadi. Hari ini kita lihat suami dan isteri biasanya sepatutnya mereka ini hidup dalam keadaan harmoni. Kasih sayang, saling hormat menghormati, saling kata orang tu menjaga emosi, mental dan juga dari segi kolbunya. Tapi bila Tuan tanya soalan tadi tu dan saya bila buat kaunseling, kenapa seorang suami pukul isteri? Kadang saya tanya suami. Dulu masa belum kahwin, bercinta berapa tahun? Lama Tuan Haji, saya bercinta daripada sekolah menengah lagi. Bercinta. Masa tu ada pukul tak? Tak ada. Nampak? Kenapa masa tu tak pukul? Saya sayang dia. Habis kenapa bila dah kahwin, kenapa saudara pukul dia? Itulah saya pukul bukan apa sebab saya stres. Saya stres kerja, lepas tu balik pula dia pula misalnya membebel pula tu kepada saya. Cakap bukan-bukan apa benda-benda. Jadi saya tak tahan. Mula-mula saya cakap, mula-mula kita orang tak pukul, saya tak pukul. Lebih kepada iaitu komunikasi. Komunikasi, kemudian kata-kata. Tapi dia macam mencabar saya. Lama-lama kesabaran saya hilang. Dan menyebabkan saya mula saya pukul sikit-sikit saja. Saya jentik telinga dia. Saya pukul lengan dia. Lepas tu dia menjawab lagi. Makin menjawab, saya makin geram. Dan lama-lama saya rasa, ini dah melampau, aku dah lah stres. Dan kebanyakan saya tanya, stres apa? Okey, yang pertama ialah stres kerja. Contoh. Yang kedua ialah masalah kewangan. Kewangan menyebabkan paling banyak kes suami pukul isteri. Kadang-kadang bukan apa yang antara yang Tuan cakap tadi tu, dia pukul bukan apa, pasal nak minta beli kipas angin je. Jadi bila minta suami dalam kocek ada RM2. Duit tak ada. Bila tak ada, isteri cakap, suami macam mana? Awak macam mana sebagai suami? Dalam Islam, suami kena sediakan tempat tinggal, makan, minum. Wah, dia pun baca ayat-ayat Quran. Dan menyebabkan suami rasa tercabar. Kau tahu tak aku tak ada duit? Jadi kadang-kadang disebabkan oleh komunikasi yang makin panas. Dan menyebabkan suami hilang sabar. Dan maka berlakulah pukul-memukul. Dan pukul-memukul ni ada dua istilah Ustaz. Satu ialah kita kata pukulan fizikal. Dan paling ramai orang tak sedar, bermulanya ialah pukulan dari segi iaitu psikologi. Tapi dia daripada situ akan membentuk pukulan-pukulan iaitu dari segi psikologi dan akhirnya dia akan pergi kepada pukulan fizikal. Dan akhirnya bila keadaan bertambah, kata orang tu balik tak tenang, dia kata rumah panas. Macam ada jin dalam rumah. Nak bergaduh je, kenapa? Kewangan Ustaz, kewangan lah nombor satu menyebabkan banyak berlakunya pukul-memukul sehingga maut tu. Ustaz Syamil, kalau berdasarkan kenyataan dan pengalaman Tuan Haji tadi, dalam konteks Islam bagaimana? Bolehkah sebab itu pukul berlaku? Adakah Islam membenarkan pukul? Kalau boleh, bagaimana? Tapi sebelum tu boleh tak boleh? Okey. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam melihat perkara ini, mungkin kita perlu dengar dulu qari membaca surah An-Nisa bagi kita dapat memahami konteks bagaimanakah takdib ataupun pengajaran yang boleh diberikan daripada suami kepada si isterinya. Saya silakan Ustaz Ammar, silakan insya-Allah. Ustaz Syamil, Ustaz Hafiz dan ni bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah ayat ini sangat berkait rapat apa yang akan diperjelaskan oleh Ustaz Syamil sebentar saya lagi pada surah An-Nisa pada ayat 34. Mari sama-sama tuan-puan semak, kita dengarkan ayat tersebut insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Islam telah memberikan satu gambaran umum bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tabiat ataupun hubungan di antara lelaki dan wanita ini. Lelaki adalah ketua kepada keluarga dan wanita itu adalah pengikutnya. Jadi dalam rumah tangga ini lelaki adalah ketua kepada keluarga yang mempunyai satu authority di dalam menentukan nak pergi mana, nak buat apa dan seumpamanya, dan wanita adalah permaisuri ataupun suri rumah di dalam perkara tersebut. Mengenai hukum ataupun pukul itu mudah kita jelaskan secara asalnya tak boleh. Kerana di dalam agama memukul ini adalah menyakiti mana-mana manusia. Di dalam syarak itu sendiri pun yang pukul hanyalah kerana yang pertama hudud, iaitu adanya di sana sebat, adanya di sana rejam dan seumpamanya, dan juga yang kedua ta'dib. Ta'dib ini pengajaran yang mana ayah boleh memukul anaknya yang tak mahu solat pada umur 10 tahun. Dan juga termasuklah dalam ta'dib ini adalah keadaan di mana si suami terpaksa menggunakan kaedah tersebut. Jadi itu bukanlah keadaan default. Defaultnya tidak boleh siapa-siapa menyakiti sesiapa. Tetapi di dalam keadaan-keadaan tertentu, jika diperlukan untuk mendatangkan satu keperluan tertentu, maka diperlukan pada kadar-kadar yang tertentu. Itu secara permulaan di dalam bab ini. Baik, yang kalau dalam konteks ta'dib itu kan, bagaimana sebenarnya kan penetapan adakah syarat tertentu ke, dan bagaimana diukur yang dibolehkan? Tadi Ustaz kata tak boleh, tapi dalam konteks ta'dib tu bagaimana sebenarnya? Sebab kerisauan kita adalah umum mengetahui mereka rujuk surah Nisa, ada perkataan pukul, tapi bagaimana konteks yang sebenar dalam pelaksanaan itu supaya ada satu parameter yang ta'dib itu boleh dilaksanakan dengan cara sangat minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat yang pertama kita kena tahu apakah definisi derhaka itu. Nusyuz itu bagaimana? Jadi kita boleh katakan nusyuznya seorang isteri ini apabila dia sudah keluar daripada tanggungjawab sebagai seorang isteri, mentaati suami, menyediakan tempat tidur suami, menyediakan keperluan-keperluan suami, maknanya keperluan-keperluan nafkah batin yang suami yang berhak mendapat itu. Jadi sekiranya ada beberapa kecuaian ataupun kekurangan isteri secara sengaja terhadap perkara itu, maka baru boleh proses ta'dib itu berlaku. Dan di dalam nak melakukan proses ta'dib ini, Islam pun mengajar fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Maknanya mula-mula kamu kena nasihat secara lembut, secara halus. Kemudian sekiranya tak makan, boleh mengasingkan diri tempat tidur. Dan mengasingkan diri pun bukan yang selama-lamanya. Ulama' mengatakan sebulan lah, ada pandangan sebulan lah paling lama. Itu pun dah lama dah. Kerana wanita ini jika tidak tidur bersama, dia merasa satu bentuk seolah-olah rasa dirinya kecil, dirinya rendah dan seumpamanya. Dan lah kalau itu tak makan, barulah boleh pergi yang ketiga, memukul. Dan memukul ini kalau kita pergi kepada konteks yang biasa orang sebut, tidak boleh memukul muka, tidak boleh sampai memberikan kesan, dan tidak boleh pukulan yang kuat yang sehingga boleh cacat ke rosak anggota badan dan seumpamanya. Cuma kat sini mungkin saya lihat ada satu konteks yang jarang kita guna, iaitu sebenarnya suruhan memukul ini bukan bertujuan untuk nak pukul, tapi dia hanya nak mengambil semula haknya sebagai seorang suami supaya ketaatan itu diberikan. Bukan sekadar nak balas dendam, nak lepas geram dan seumpamanya. Dia cuma untuk tahap itu sahaja. Puan Atikah, hari ini kita bercakap tentang pukul. Banyak, saya yakin dan percaya berdasarkan kes-kes kendalian Puan Atikah sendiri, yang biasanya kalau kes-kes begini berakhirnya adalah penceraian mungkin. Kalau beginilah keadaannya, apakah tindakan yang sepatutnya diambil sebagai seorang isteri bila ia berterusan berhadapan dengan suami kaki pukul? Silakan Puan. Okey, baik. Apabila berkata atau bercakap tentang isteri dipukul oleh suami, kita faham sebagai keganasan dalam rumah tangga. Jadi ada isu keganasan dalam rumah tangga. Apabila datangnya seorang klien atau seorang isteri pada saya,
bercerita tentang masalah ini. Contohnya, saya telah dipukul, ditendang di perut, dicekik di leher sehingga berdarah, sehingga ada lebam, sehingga meninggalkan kesan kepada dia. Jadi saya amat tak menggalakkan isteri ini kekal dalam perkahwinan yang seperti itu. Kerana keadaan perkahwinan itu nampak tidak selamat dan toksik. Boleh dikatakan sebagai itulah perkahwinan tersebut. Jadi apabila isteri itu mempunyai kekuatan untuk keluar daripada perkahwinan tersebut, selalunya perkahwinan tersebut berakhir dengan perceraian. Tapi jika si suami itu ada usaha untuk memperbaiki diri, berjumpa dengan kaunselor atau melakukan terapi, mungkin barannya terlalu kuat kan. Kadang-kadang mereka ni tak sedar, mereka dalam keadaan yang tak sedar waktu mereka memukul isteri mereka. Jadi kena ada usaha daripada pihak suami juga. Barulah tidak berakhir dengan perceraian. Mungkin ada boleh diselamatkan rumah tangga tersebut. Baik, terima kasih. Cumanya apakah yang boleh dituntut oleh isteri? Cuma puan jangan jawab dulu. Korang seterusnya akan berehat seketika. Kami sokong Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Alhamdulillah bertemu kembali dalam Quranic Solution bersama kita bongkar kebenaran dengan solusi Al-Quran, dan topik yang sedang kita bincangkan iaitu dipukul suami perlukah isteri taat. Baik Puan Atikah, sebelum berehat tadi saya ada tanya, apakah keadilan yang boleh dituntut oleh isteri bila berlakunya isu-isu sebegini? Sebab isteri dah tak tahan dah. Kan kadang-kadang isteri takut kan, nak pergi ke mana sebenarnya. Silakan Puan. Baik, untuk isteri yang berada dalam keadaan seperti ini, untuk mohon penceraian ada di bawah pertukan Seksyen 53 NMA dalam Keluarga Islam Negeri Selangor contohnya. Apabila seorang suami lazim menyakiti, dalam seksyen tersebut ada tulis bahawa lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri itu menderita disebabkan oleh kelakuan anaknya. Jadi ada pertukan untuk pihak isteri memfailkan kes fasah, yang mana perceraian secara fasah ini apabila dipukul atas alasan di bawah seksyen tersebut dan lazim menyakiti. Apabila dipukul ni, tapi masalahnya untuk kes fasah ni kena ada pembuktian. Jadi untuk memfailkan kes fasah ni, pihak isteri kena pastikan adanya laporan polis ataupun laporan perubatan. Dia bukan atau lah sebenarnya, dan laporan polis dan juga laporan perubatan. Yang mana laporan polis ni pihak isteri kena buat sebelum failkan kes. Kena ada kronologi kejadian pukul tu lah. Maksudnya bila, pukul berapa, kat mana, di mana dipukul dan sebagainya. Dan kena ada juga laporan perubatan, iaitu pengesahan doktor yang menyatakan kesan di badan itu adalah kesan pukulan. Jadi barulah pihak isteri boleh mendapatkan keadilan di mahkamah syariah melalui kes fasah lah, perceraian secara fasah, yang mana boleh failkan kes melalui sama dan penuntutan, lampirkan sekali laporan polis dan juga laporan perubatan tersebut. Selain itu, pihak isteri juga yang dianiayai lah seperti dalam rumah tangga ni, melalui kes mut'ah, iaitu sahagu hati selepas perceraian berlaku, ataupun melalui kes atas perceraian, yang mana dalam kes-kes ini mahkamah boleh menilai pengorbanan dan sumbangan seorang isteri tu dalam tempoh perkahwinan. Jadi boleh juga para isteri yang teraniaya ni masukkan juga dalam kes-kes tersebut mengenai keganasan rumah tangga yang telah dialaminya, dan mahkamah akan menilai hak-hak para isteri tersebutlah dalam kes-kes tersebut. Baik, cumanya kadang-kadang masyarakat luar sana keliru ke mahkamah atau pejabat agama.
Betul, memang kebanyakannya keliru. Sebenarnya untuk memfailkan kes perceraian, kalau memang dah kena pukul, memang dah ada bukti semua. Dan memang si isteri tu mempunyai kekuatan. Memang dia nak keluar daripada rumah tangga ni, kena ke mahkamah syariah, bukan pejabat agama. Pejabat agama ini dia lebih kepada untuk kaunseling, iaitu untuk merapatkan balik hubungan suami isteri tu. Tapi sebenarnya isteri tu mungkin dah trauma ataupun takut dengan si suami tu. Apatah lagi nak menjalani kaunseling bersama. Jadi sebenarnya bukan di pejabat agama. Kalau nak teruskan perceraian, tak nak lagi bersama dengan suami, dah trauma, pergi terus ke mahkamah syariah. Pernah ke sekiranya si isteri tak mampu, nak keluar rumah pun tak mampu, ketakutan, mewakilkan sesiapa yang boleh ke mahkamah syariah untuk melaporkan kes sebegini? Biasanya untuk wakil tu hanya yang boleh dilantik adalah peguam syar'i saja sebenarnya yang boleh mewakili untuk bawa kes di mahkamah syariah. Kalau keluarga atau orang biasa tak boleh lah. Dia kena dia sendiri yang bawa. Melainkan melantik peguam syar'i. Terima kasih Puan. Tuan Haji, saya kira bila berlakunya kes-kes sebegini, kalau kita sendiri pun kan, kalau kena pukul pun rasa terkesan psikologi. Dan kalau berlarutan, kemungkinan berlakunya tekanan-tekanan. Dan akhirnya mungkin membawa kepada gila, mungkin. Dan bagaimana pengalaman Tuan Haji sendiri bila menghadapi kes-kes yang sebegini? Maksimumnya bagaimana? Pengalaman saya lah, dah hampir 40 tahun kendalikan kes ni. Biasa isteri datang, biasa isteri kata, saya dah penat Tuan Haji. Sampai-sampai menangis, saya dah penat. Kemudian dia tunjuklah lebam sini, lebam sini. Ini pengorbanan seorang isteri. Jadi saya kata, kenapa tak report polis? Kenapa tak pergi mahkamah? Macam kata puan tadi. Inilah mana Allah tu bagi rahim kepada wanita. Dia tak bagi pada lelaki. Apa cakap dia? Haji, kalau saya pergi report polis dan sebagainya, suami saya kena tangkap. Jadi bagaimana dengan anak saya 5 orang ni? Ini real. Dah hampir 40 tahun saya buat. Sebab ramai orang perempuan ni, mereka akan simpan tu. Tetapi mereka akan mengalami iaitu satu trauma. Dia panggil iaitu anxiety disorder. Kebimbangan. Sebab tu pada malam tu dia mari iaitu panic disorder. Malam tak boleh tidur. Takut. Kadang bila suami duduk sebelah takut. Tetapi kat situ dia bertahan juga. Bertahan. Sebab tu kita melihat ini saya nak cakap kepada suami-suami di luar sana lah. Sebab saya kaunselor betul terang. Kadang-kadang bila anak-anak dah besar, isteri datang klinik saya buat kaunseling, Haji, sekarang anak saya dah berjaya dah semua, saya sekarang nak lepaskan suami saya. Sebab tu sekarang banyak berlaku perceraian di usia warga emas. Sebab isteri ni dah kata orang tu trauma berpuluh-puluh tahun. Kadang datang saya dah lama Tuan Haji, saya ni, tapi demi anak-anak, sekarang anak saya semua dah berjaya, saya rasa saya dah tak mau duduk lagi dengan orang tua ni. Masa itulah suami, tuan, dia sentap tu. Ada kata orang tu terkejut, menangis, tersedu-sedu, ada yang cacat, buat cacat tiba-tiba. Tak sayang kat abang ke? Kenapa ni? Lelaki menangis, cuba bayangkan. Sebab dia rasa masa tu, kenapa kau ungkit-ungkit yang lepas-lepas ni? Tapi maksud saya kat sini ialah trauma, emosi, mental, yang berpanjangan tu. Tapi orang perempuan ni biasanya mereka sanggup simpan perkara tu dan sanggup berkorban. Sebab apa? Kalau dia kata pergi report polis dan sebagainya, suami tu hilang kerja, siapa nak tanggung anak dia? Tetapi tuan, saya nak beritahu, ni tanya lawyer ni, sekarang, dalam keadaan sekarang, orang perempuan dia datang sebab mereka dah ada kerjaya sendiri dan mereka sebab tu ramai sekarang perceraian berlaku. Dia datang, dia kata dia dah datang 2-3 kali buat kaunseling, datang 2-3 kali, tak apa Tuan Haji, ini saya datang terakhir, saya rasa saya tak mau lagi dah. Ini saya kata terang ni. Sekarang. Sebab orang perempuan sekarang, kalau saya kata hati kering pun adalah. Sebab dia kata, tak apa Tuan Haji, saya dah serik, tak ada benda, dan saya pun boleh tanggung anak saya sendiri, urus sendiri, daripada duduk dengan orang macam ini, asyik kena pukul, kena apa, saya menderita. Baik, terima kasih Tuan Haji. Ustaz, Tuan Haji begitu pengalaman mengendalikan kes-kes yang sebegini atas dasar sifat rahim isteri, jaga suami sekalipun teraniaya. Adakah Quran ataupun Islam membenarkan sebegini? Seolah redha ini merupakan takdir. Bagaimana Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melihat perspektif itu mungkin kita boleh sama-sama dengar daripada Ustaz Ammar kita bacaan daripada surah Asy-Syura ayat 39 hingga 41. Silakan. InsyaAllah pada ayat 39 hingga 41. Boleh sama-sama tuan-puan, boleh semak dan boleh sama-sama kita menghayati ayat-ayat tersebut insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita meneliti ayat ini, ayat yang menceritakan mengenai orang-orang yang beriman, di sini ada dinyatakan bahawa di antara ciri-ciri orang yang beriman ini, apabila dia dizalimi, dia mempertahankan diri. Dia cuba untuk keluar daripada kemelut itu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks seorang isteri yang menganggap dia sebagai ujian, bagi saya itu juga tidak salah. Yang jadi salah adalah apabila dia membiarkan dirinya dalam keadaan teraniaya. Membiarkan dirinya dipukul, dizalimi, seolah-olah membiarkan suaminya buat apa sahaja kepada dia. Jadi bila begitu fungsi rumah tangga itu tidak berjalan, tidak berlaku. Sebab itu kalau kita lihat apabila seseorang suami dan isteri ini menjadi satu rumah tangga, sebenarnya di sana ada tujuan-tujuan yang Islam gariskan agar rumah tangga itu tercapai, iaitu antaranya mahu terhasilnya ketenangan, kesejahteraan. Apabila perkara itu tiada, maka seolah-olah tujuan rumah tangga ini hilang. Yang ada hanyalah rasa pengorbanan, rasa seolah-olah rasa terpaksa dan seumpamanya yang menjadikan seolah-olah hilanglah fungsi rumah tangga yang bahagia itu. Jadi untuk isteri yang begini, dalam Islam ada jalan keluar yang diperlu uruskan. Dalam masa yang sama, betul dia kena bersabar kerana medan jihad bagi suami adalah di luar rumah. Medan jihad bagi isteri adalah di dalam rumah. Jadi sebenarnya isteri itu sedang berjihad. Dia mendapat pahala-pahala orang yang pergi berjuang di dalam kesabarannya terhadap kesusahan rumah tangga tersebut. Cuma Ustaz, saya bila Ustaz cakap jihad di rumah kan, masih wujudkah ataupun betul ke kenyataan di mana istilah syurga di bawah telapak kaki suami? Cuma Ustaz jangan jawab dulu. Correct Solution akan berehat seketika. Jahit bersama Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Alhamdulillah bertemu kembali dalam Quran Solution bersama kita bongkar kebenaran dengan solusi Al-Quran. Dipukul suami, perlukah isteri taat?
topik yang kita sedang bincangkan. Baik Ustaz Syamil, adakah lagi istilah syurga di bawah telapak kaki suami? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai mungkin perkara yang biasa kita sebut, syurga di bawah telapak kaki ibu, kerana ada hadis yang sahih mengatakan ada seorang sahabat nak pergi berjihad, kemudian Rasul tanya, adakah mak ayah kau masih hidup? Masih hidup, maka pada mereka lah kau berjihad. Jadi daripada situlah keluarnya syurga, kerana syurga berada di bawah tapak kakinya. Jadi itu hadis yang sabit. Tetapi mengenai bawah tapak kaki suami, tidak ada hadis yang sabit ataupun sahih yang mengatakan secara direct nas itu. Kemudian ada satu hadis daripada Sahih Tirmizi yang mengatakan Rasulullah SAW bersebut daripada Abu Hurairah yang mengatakan, kalaulah aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, aku sudah pasti akan menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Jadi di situlah mungkin kalau kita katakan seolah-olah cara mudah seorang wanita nak masuk ke syurga adalah dengan mentaati suami. Cumanya ketaatan itu perlu seperti mana yang kita bincang daripada awal tadi, ketaatan pada perkara-perkara yang bagaimana dan ketaatan dalam situasi-situasi yang bagaimana. Bukan taat membabi buta, dan ada perkara-perkara wajib yang perlu ditaati dan ada perkara-perkara yang sekiranya perkara yang maksiat wajib tidak ditaati. Jadi di situ perlu beberapa penjelasan. Barulah kita tidak buta-buta menerima apa-apa quote-quote ataupun perkara-perkara sehingga boleh jadi misleading dan seumpamanya yang membawa kepada salah maksud. Saya kira ketaatan pun kita akan detailkan sebentar nanti. Baik Puan Atika, isteri bertahan kerana takut diugut bunuh. Kerisauan mereka adalah, adakah peruntukan undang-undang untuk melindungi mereka? Sedangkan ugutan bunuh ni hilang nyawa. Seolah ia merupakan satu taruhan yang sangat besar sebelum tindakan pengaduan itu dibuat. Okey, baik. Ini juga satu isu yang ramai para isteri yang tak tahu. Ada petukai yang melindungi pihak-pihak isteri lah, para isteri ini yang teraniaya ni, yang mana berdasarkan Seksyen 107 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, iaitu perintah tegahan. Yang mana isteri walaupun masih sebagai isteri lah, maksudnya masih belum bercerai, masih dalam tempoh perkahwinan, boleh mendapatkan satu perintah tegahan daripada suami dia sendiri. Iaitu daripada suami mengganggu, mencerobohi diri dia ataupun mendekati diri dia. Boleh. Apabila ia melibatkan keselamatan diri dia lah, terutama sekali macam ugutan bunuh kan, melibatkan nyawa. Jadi perkara itu boleh dibawa ke mahkamah syariah sebenarnya untuk mendapatkan satu perintah. Walaupun masih suami isteri, tak ada masalah. Tapi ada proses dia lah, maksudnya kena filekan dulu kes perceraian. Perintah tegahan tersebut adalah sepanjang kes perceraian berlangsung. Maksudnya suami ataupun isteri ini dah memfilekan perceraian. Dalam tempoh kes perceraian ini mungkin makan masa yang lama. Jadi bagaimana dengan keadaan isteri? Keselamatan isteri. Jadi boleh filekan satu permohonan di mahkamah untuk menegah daripada suami mendekati dirinya sendirilah. Ada sebenarnya undang-undang. Cumanya adakah ugutan itu yang sehingga membolehkan tindakan ataupun peruntukan undang-undang itu diukur dari segi secara lisan ataupun fizikal ugutan bunuh itu? Dia untuk permohonan tegahan ini juga perlukan pembuktian yang kuat. Macam bila ada macam fizikal, kena ada pembuktian laporan polis. Ataupun secara lisan pun boleh masukkan untuk menguatkan lagi dia punya permohonan untuk tegahan diri tersebut daripada suami dia. Jadi kena ada pembuktian sebenarnya, bukan semata-mata orang kata alio je lah daripada pihak isteri. Barulah mahkamah meluluskan permohonan isteri tersebut. Okey, cuma dalam konteks perlindungan, kalau dah sampai diugut bunuh lah, adakah isteri tu yalah bila balik rumah masih lagi isteri suami ada? Kan, adakah mahkamah boleh mengasingkan kedua belah pihak ni atau bagaimana? Boleh. Memang baru-baru ni saya baru je selesaikan kes klien saya yang mana saya mohon perintah daripada mahkamah suami keluar daripada rumah kelamin dan mahkamah meluluskan kerana adalah isu-isu berbangkit terutama sekali tentang keselamatan isteri dan juga mental state isteri itulah, keadaan mental emosi isteri tersebut disebabkan emosi terganggu daripada kelakuan atau perbuatan suami itu terhadap dia sendirilah. Baik, terima kasih Puan. Tuan Haji, saya kira kes yang berlaku ini bukanlah, ada kes yang berlaku yang pasangan yang baru berumah tangga dan ada yang Tuan Haji beritahu tadi yang dah lama pun. Pastinya bila mana si suami memukul isteri, saya akan percaya ia kerap kali berlaku di hadapan anak-anak dan ia
sedar ataupun kita akur atau tidak memberi kesan langsung kepada karakter anak-anak itu sendiri. Apatah lagi bila mana situasi ini, pergaulan ini berakhir dengan perceraian. Bagaimana pandangan Tuan Haji? Baik, jadi kesan yang pertama kepada anak-anak ni iaitu dipanggil childhood trauma. Dan kebanyakan anak-anak ni bila jumpa saya, dia kata apa? Yang pertama, dia rasa tak mau, ayah tu bukan ayah dia. Yang kedua, dia kata contoh kalau dia tengok selalu ayah pukul anak tu, dia kata pada masa tu dia akan tutup telinga. Kalau yang kecil-kecil lah, 4 tahun, 3 tahun tu kan. Dia akan tutup telinga dan dia akan menangis. Dan dia akan duduk 3-4 beradik, dia akan duduk dalam bilik, dia akan menangis. Sebab tengok mak tu kena pukul. Dan juga dia punya trauma sepanjang hayat. Lepas tu ramai juga jumpa saya. Baru ni saya ada satu kes, 5 beradik datang, ayah selalu pukul, perempuan 5-5, semua cantik-cantik, lawa-lawa, kerjaya bagus. Jumpa saya buat kaunseling dan klinik saya, cakap apa Haji? Kami 5-5 tak nak kahwin. Kami tak nak kahwin sebab kami, saya daripada kecil lagi tengok mak saya menangis saya lagi, bapa saya pukul. Itu dipanggil trauma kepada anak-anak. Dan yang baru lagi saya buat dalam minggu lepas, seorang anak lelaki, dia tak tegur ayah dia. Sampai sekarang. Tak tegur. Sebab dia tengok mak dia menangis, lepas tu kena pukul, kena kata orang tu pelasah dan sebagainya. Sebenarnya trauma ni sebenarnya dari segi emosi, mental dan juga menyebabkan kita tengok seseorang anak ni dia akan jadi kita kata macam anxiety, kebimbangan, lepas tu malam tak boleh tidur. Dan kita tengok sebab tu ada orang mental bagus, dapat 11A, 10A, kerjaya bagus, tetapi dia akan jadi apa? Dia akan jadi pendiam, introvert. Dia tak cakap banyak. Sebab dia behind dia punya mind, belakang pemikiran dia, banyak iaitu kisah-kisah lampau. Yang dia rasa trauma dalam hidup dia. Dan kadang-kadang dia duduk seorang-seorang, dia menangis. Dan kadang-kadang dia rasa macam tak nak balik rumah. Sebab tu ada setengah tu keluar dari rumah dan sebagainya. Sebab tak nak lagi rasa. Dan ramai juga saya lihat trauma ni kadang-kadang bila tua, ayah dah tua dan sebagainya, anak tak mau bela anak, bapa. Lepas tu ramai hari ni anak-anak hantar ke rumah orang tua. Cuma pandangan Tuan Haji lah kan, kalau kita melihat di televisyen hari ni, drama, pelbagai dihidangkan dengan kisah sensitif begini. Adakah ia juga memberi kesan langsung kepada traumatik institusi keluarga? Ya, bagus soalan tu, sangat tepat. Dia sebenarnya sekarang ni bukan saja drama dan sebagainya, termasuk di sini. Semua ada kat sini. Jadi budak-budak ni tengok dan menyebabkan budak-budak ni mungkin dia juga mengalami perkara tu dalam rumah dia. Sebab dalam Islam, ayah ni ialah sebagai model. Cara gaya asuhan ayah iaitu kemenjadian anak. Nampak tu? Tapi hari ni kebanyakan bila bapa ni suka pukul, suka dera, suka maki, jadi anak ni kemenjadian dia. Dan kalau dia kahwin nanti, tendensi untuk memukul isteri adalah tinggi. Nampak tu? Sebab dia dah tengok model dia. Sebab tu perlunya bapa ni, kita ni sebagai orang Islam Ustaz, patutnya kita selalu peluk isteri kita, selalu cium anak-anak. Jadi itu model yang bagus. Tapi kalau pukul. Sebab tu kita tengok sekarang. Minta maaf lah, saya ada buat kaunseling. Kahwin 13 hari dah bercerai. Kahwin 2 bulan bercerai. Sebab apa? Sebelum kahwin, masa bercinta semuanya indah. Panggil ayang-ayang, baby. Bila dah kahwin, dah mula maki. The true colour. Colour sebenar keluar bila kita duduk serumah. Masa bercinta semuanya indah Ustaz. Air satu, share straw 2 orang. Main sudut-sudut. Betul. Ayang, baby, habi. Bila dah kahwin, the true colour. Masa tu barulah maki, hamun dan sebagainya. Ada 6 bulan bercerai, 3 bulan bercerai. Bila kita duduk serumah, baru kenal pasangan kita. Jadi saya nak pesan satu Ustaz, saya pun suami kan Kalau beritahu orang lelaki ni, minta maaf cakap lah, sebab saya dah buat 40 tahun perkara ni. Dan saya tak pernah pukul isteri saya tu. Saya kahwin dah 43 tahun dah. Subhanallah. Jangan sekali-sekali kita sentuh orang perempuan ni. Dari segi fizikal. Jangan. Sebab apa orang perempuan, saya buat kaunseling, bila pukul je, dia akan kata orang tu, serik lah sampai bila-bila. Trauma dia tu, dia akan ingat. Walaupun kata 20 tahun lepas tu, suami tak pukul lagi, dah baik lah. Tapi dia akan ingat tu. Sejarah lampau. Nampak tu? Jadi kalau boleh kita orang lelaki ni jangan pukul isteri. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Baik, Saudara Ustaz, ini perkara yang sangat serius. Saya suami, anda di luar juga ada suami.
Jaga isteri anda, sayangi isteri anda dengan sebaik mungkin. Quran Solution, rehat seketika. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita melihat ayat yang dibacakan oleh qari sebentar tadi berkisar kehidupan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di antara petunjuk-petunjuk kebesaran Allah adalah menjadikan adanya kehidupan manusia berpasang-pasangan. Jadi kita dapat lihat ayat keluarga ini ada paling kurang 3 perkara yang boleh kita dapat. Yang pertama, kewujudan institusi keluarga adalah petanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya segala institusi rumah tangga ini kita nampak suami isteri sebenarnya sedang menunjukkan kepada kekuasaan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Yang kedua, kita dapat lihat daripada ayat ini, tujuan berlakunya pemasangan ini, pasang-pasangan ini adalah supaya si suami dan isteri saling mendapat ketenangan dan kasih sayang. Ada orang nak mengadu, ada orang nak merujuk, ada orang nak bersama, ada togetherness, saling bersama-sama di dalam mengarungi kehidupan. Dan yang keempat yang mungkin yang tak kurang menariknya adalah Allah SWT akhiri ayat ini, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, hanya orang-orang yang berfikir sahaja baru boleh memahami ia adalah kebesaran Allah dan baru boleh memahami bagaimana ia boleh membawa kepada kasih sayang dan juga ketenangan. Dan itu mungkin sedikit yang boleh kita dapat. Terima kasih Ustaz. Maknanya 3 perkara asas lah. Yang pertama adalah ayat ini secara gambaran luasnya membuktikan kebesaran kekuasaan Allah SWT dan menyatukan 2 pasangan ini. Betul. Yang kedua adalah ketenangan yang dicari. Dan yang ketiga adalah menunjukkan kekuasaan ini, kita kena sahut ayat ini, dan inilah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk bagi orang yang berfikir. Cuma kerisauan kita adalah mereka fikir ataupun tidak. Itu masalah dia. Baik. Puan Atika, saya kira kita dah berada di penghujung. Pastinya tugas rutin Puan mengenai kes-kes yang sebegini kan. Dan pelbagai masalah, 1001 masalah rumah tangga yang berlaku. Dan yang paling risau adalah di daerah akhbar terpampang. Dan kalau di pihak Puan sendirilah, dari segi sudut undang-undang, apakah nasihat Puan kepada si isteri supaya mengambil cakna, jangan terus berdiam diri, undang-undang ada untuk lindungi anda. Silakan Puan. Okey, baik. Untuk para isteri yang berada dalam keadaan rumah tangga yang seperti ini, cubalah cari ilmu pengetahuan dan juga dapatkan nasihat daripada orang yang bertauliah. Sebabnya biasanya isteri ni dia takut nak buat sesuatu tindakan, takut sebabnya dengan label isteri nusyus sebenarnya. Keluar rumah nusyus, tengking marah sikit nusyus, tak boleh nak tinggi suara kat suami pun takut.
Jadi mereka merelakan diri mereka diperlakukan seperti ialah mangsa dalam keganasan rumah tangga. Jadi sebenarnya ada yang seperti kita dah bincangkan semua tadi, dalam sudut undang-undang sendiri pun ada remedy orang katalah untuk isteri yang teraniaya ni. Jadi tak perlu takut dapatkan bantuan keluar daripada keadaan seperti itu jika masih tidak ada perubahan daripada suami. Dan perkara ini bukan sahaja sebenarnya daripada fizikal sebenarnya. Mental, emosi, dia memberi kesan kepada semua diri kita. Jadi nasihat saya, dapatkan bantuan, gali lagi ilmu pengetahuan dan cuba dapatkan nasihatlah daripada yang berpengetahuan. Kepada suami? Okey, untuk suami, sebenarnya seperti mana yang ada dikatakan oleh Ustaz tadi, sebenarnya tak boleh memukul. Kalau boleh, seboleh-bolehnya. Memang Islam benarkan. Tapi kita dah bincangkan tadi dari tahap mana yang dibenarkan tu. Untuk memukul isteri ni, saya akui sebagai seorang perempuan, bila kita sekali dipukul, bak kata Ustaz tadi, memang kita akan rasa overthinking. Kita overthinking. Laki aku ni laki pukul ke? Jadi macam tu tau. Perempuan memang macam tu. Sekali dipukul ke apa ke, dia buat perkara yang luar ialah tanggungjawab seorang suami, akan membuatkan dia overthinking, anxiety terus naik. Memang macam tu. Jadi sebenarnya nasihat saya pada suami, apa-apa pun cuba bawa berbincang. Jangan naik tangan dulu. Itu saja sebenarnya. Baik. Pastinya ada tindakan undang-undang untuk suami, betul? Betul, ada tindakan undang-undang untuk suami, itu pasti. Okey, baik. Terima kasih Puan. Tuan Haji, panjang lebar kita bincang. Kita bincang kesan kepada isteri, kesan kepada anak-anak, dan saya kira pentingnya di ruang ini nasihat Tuan Haji kepada keluarga, isteri dan juga suami dan anak-anak. Bagaimana? Nasihat saya satu je. Sebab kita kursus kahwin 2 hari. Nampak tu? Kita kursus kahwin 2 hari. Kalau boleh ada iaitu pasca perkahwinan. Mana lepas kahwin tu kalau boleh saya pesanlah kepada suami isteri ni, lepas kahwin dia seminggu datang. Bukan saya nak promote kaunselor lah. Yang saya datang belajar. Sebab kita biasa ni di universiti, di mana-mana, kita tak belah belajar tentang iaitu membogarkan rumah tangga. Nampak tu? Kita hanya beritahu, macam Ustaz cakap lah, memang Al-Quran semua ada. Tapi berapa ramai yang baca Quran? Berapa ramai yang faham tu tadi? Jadi sebab tu ramai juga suami-suami yang macam ni datang jumpa saya buat kaunseling. Jadi dari situ dia akan belajarlah peranan dia, misalnya bagaimana nak berkomunikasi dengan isteri. Kemudian misalnya kalau masalah kewangan macam nak bincang. Lepas tu kalau boleh saya selalu sarankan supaya suami jadi imam dalam rumah. Paling tidak sibuk. Hari ni semua orang sibuk. Paling tidak satu waktu. Sebab apa? Lepas solat berjemaah tu, lepas tu baca Quran, tadabbur Quran, peluk isteri. Peluk. Lama-lama satu lagi, kalau rasa nak marah, nak pukul, Rasulullah dah ajar kan, ambil semayang sunat. Kalau tak boleh juga, keluar kat rumah sekejap. Jangan duduk dalam rumah. Tengok muka isteri rasa geram, bengkak tu. Aku ni nak pukul ya. Macam kata Puan tadi. Orang perempuan memang tak suka dipukul. Minta maaf lah saya kat sini. Pada suami di luar, jangan sekali-kali. Bila you pukul sekali, isteri akan trauma dan dia dah mula takut. Dan saya nak kalau boleh, suami, isteri dan anak-anak bawa buat sisi kaunseling iaitu dipanggil family therapy. Kita ada family therapy tau. Nak membogarkan dan untuk menghilangkan trauma anak-anak tu. Bak kaunseling ada 3. Selalu orang takut kaunseling. Ustaz, kenapa kalau kat sekolah lu disebut pergi jumpa kaunselor je, kau ada masalah ni. Hari ni memang kau ada masalah budak ni Ada masalah Tapi sebenarnya kaunseling yang pertama sekali mau kepada educate. Macam tadilah masalah rumah tangga, datang belajar. Sebab kita tak belajar benda ni. Nampak tu? Yang kedua, pencegahan. Tapi yang ramai yang kita bincang hari ni panjang lebar ni lebih kepada pemulihan. Nak pulih tu susah sebenarnya. Orang ada kaki pukul ni, dia dah sedap tu. Asal nak pukul je. Baik. Kalau boleh janganlah. Istighfar banyak. Baik, terima kasih. Ustaz Baik, terima kasih Tuan Haji. Nasihat seorang bapa. Kan, saya kira dah atuk dah ni. Atuk. Subhanallah, terima kasih. Cucu 15. Okey, baik, suami isteri ambil cakna. Sabda Nabi SAW bermaksud sesempurna iman orang-orang mukmin ialah orang yang paling baik kelakuannya dan yang paling baik dan juga paling lembut terhadap isterinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Sedangkan lidah lagi tergigit, inikah pula suami isteri. Perselisihan dalam rumah tangga pasti berlaku. Kekurangan dan kelemahan adalah untuk melengkapi. Ia akan menjadi indah kerana menerima dengan reda dan sedar bahawa diri tidak sempurna. Wahai isteri, ambil tindakan sewajarnya, ambil cakna kerana undang-undang sentiasa melindungi anda. Wahai suami, jangan menzalimi tetapi sayangi dan hargailah isteri. Siapa tahu kerana kita buat baik pada isteri anda, Allah maafkan kita, Allah masukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Bersama kita dengarkan resolusi perbincangan daripada Ustaz Syamil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Jadi setelah kita berbincang dengan panjang dan lebar pelbagai sudut dia, mungkin boleh kita simpulkan perbincangan kita adalah yang pertama, bagaimana Islam mengangkat martabat wanita. Islam memberikan hak untuk wanita, ada cara untuk keluar daripada kemulut itu. Dan Islam memberi hak untuk wanita menerima mahar dan seumpamanya. Jadi benda ini tidak ada pada zaman dahulu, zaman jahiliah dahulu. Jadi yang pertama, Islam mengangkat martabat wanita sehingga dijelaskan haknya dengan jelas. Yang kedua, kita dapat lihat tujuan rumah tangga ini untuk mendapat ketenangan dan kasih sayang. Ini adalah asas dia. Sekiranya tidak ada ketenangan dan kasih sayang, barulah pergi kepada perundangan. Barulah pergi kepada jalan-jalan undang-undang untuk selesaikan masalah itu. Dan inilah yang ada di dalam perundangan kita dan juga dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, kita dapat simpulkan, Al-Quran juga mengajar jalan keluar di dalam setiap permasalahan, khususnya permasalahan rumah tangga. Dijelaskan satu persatu, jadi kita jangan lari daripada jalan-jalan ini yang diajar oleh Al-Quran apabila kita melalui masalah-masalah. Khususnya dalam kes ini, sekiranya ada masalah di dalam rumah tangga. Jadi itulah mungkin serba sedikit resolusi kita pada kali ini. InsyaAllah bersama-sama kita bongkar kebenaran dengan formula Al-Quran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 La ilaha